Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi dengan izinnya dapat kita bersua sekali lagi dalam rancangan Borak-Borak Kemas. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini, iaitu murid berkebutuhan khas yang bersekolah di sekolah aliran biasa. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Baiklah, panel yang pertama di sebelah kanan saya, Dr. Syazwani dari bahagian Psikologi Kanak-kanak yang bertugas di Hospital Pakar Ika. Yang di tengah berbaju ungu, ahli panel yang kedua, Dr. Najat, iaitu Dr. Psikologi Kanak-kanak dari Universiti Kebangsaan Bayangan. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga, iaitu Puan Tasmira yang cantik manis di hujung sana, iaitu guru kemas yang bertugas di Tadika Kemas Taman Bekasi. Baiklah ahli panel sekalian, seperti mana yang kita tahu sekarang, ramai kanak-kanak yang kita nampak dia macam kurang sihat mental dan fizikal, tapi asalnya mental lah yang dihantar ke sekolah biasa. Jadi apa pandangan doktor? Apa pandangan doktor mengenai murid yang berkebutuhan khas ni mengikuti pembelajaran di mana-mana agensi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia? Silakan doktor. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan juga kepada rancangan Borak-Borak Kemas kerana sudi menjemput saya. Okey, berbalik kepada soalan moderator kita tadi. Okey, apa yang kita dapat lihat? Okey, ramai kanak-kanak yang mempunyai masalah di mana kelainan upaya sama ada di segi mental dan fizikal. Namun kita dapat lihat apabila kanak-kanak tersebut mempunyai masalah dari segi kelainan mental, kita melihat dari segi di mana contohnya kanak-kanak tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran secara normal di sesi persekolahan. Contohnya guru memberi arahan untuk membuat barisan, tetapi bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah kelainan upaya ataupun tidak dapat mengikuti arahan dan sebagainya, akan membuat di mana contohnya seperti membuat hal sendiri. Mereka mempunyai dunia sendiri. Jadi di sini apa yang dapat saya nasihatkan adalah guru pertama sekali mengesan terlebih dahulu apakah permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak murid mereka. Berkemungkinan satu kelas mempunyai seorang kanak-kanak yang mempunyai kelainan upaya dari segi mental ataupun fizikal. Fizikal kita boleh lihat, tetapi mental ini memerlukan pemerhatian dan ujian dari masa ke semasa. Jadi apa yang boleh saya katakan, guru boleh berbincang ataupun berbincang dan panggil ibu bapa anak murid tersebut untuk berkongsi permasalahan, daripada sikap tingkah laku mereka di rumah dan berkongsi tingkah laku mereka semasa di sekolah. Hal ini dapat kita memandang serius, supaya anak-anak seperti ini tidak ketinggalan dari segi pembelajaran mereka. Baik, terima kasih doktor atas keterangan yang begitu detail sekali. Jadi doktor, guru itu sendiri yang perlu memainkan peranannya untuk mengenal pasti kanak-kanak tersebut ya, dan terus berbincang dengan ibu bapa mereka, betul tak mereka? Ya, betul. Okey, baiklah. Kita ke ahli panel yang kedua, soalan untuk ahli panel yang kedua, Dr. Najat. Okey, mungkin sedikit ramai tuan-tuan tak tahu apakah itu murid berkebutuhan khas. Terima kasih Puan Moderator, dan saya mengucapkan terima kasih kepada wawancara ini, Borak-Borak Kemas.
dan sudi menjemput saya lah untuk menjadi salah seorang panel untuk membincangkan permasalahan ini. Okey, saya nak maklumlah apa itu definisi murid yang berkeperluan khas. Murid yang berkeperluan khas ni memerlukan lebih perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Kanak-kanak ini berbeza dari segi mempunyai ciri-ciri yang pertama, mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. Kalau ciri-ciri fizikal tu memang kita semua maklumlah dan kita dapat lihatlah ciri-ciri fizikal dia. Antaranya kanak-kanak yang kerdil, kan, dari segi fizikal dia, kanak-kanak sindrom Down. Okay, kita dapat lihat kanak-kanak sindrom Down tu mukanya memang sepattern dia, sama dia. Okey, untuk masalah yang lain yang berkeperluan khas lain, kita biasa duk dengar kalau zaman ni masa kini lah kita selalu dengar terapi speech delay. Jadi orang masyarakat sekarang ni orang tak tahu, oh anak awak ni tak dapat cakap apa, tapi bukan masalah tak dapat cakap. Itu adalah satu permasalahan yang berkeperluan khas. Maksudnya dia perlu pergi kelas terapi tu untuk dia boleh berkeupayaan bercakap, berkomunikasi dengan orang lain lah, kan, dan untuk mengikuti kelas. Yang seterusnya, keupayaan deria. Keupayaan deria semua sedia maklum, deria tu melalui pendengaran, percakapan, kan, dan penglihatan. Yang tu memang di kelas-kelas khas memang dihidupkan untuk anak-anak berkeperluan khas. Sekarang untuk perbincangan kita yang kita kurang diberi pendedahan ialah kanak-kanak berkeperluan khas tu, khususnya kanak-kanak yang orang kata dari tingkah laku tu yang banyak orang orang masa kini sebut, iaitu sakit autism. Autism tu adalah satu penyakit. Autism tu memang akan ada dalam satu kelompok masyarakat. Jadi sekarang perkara itu bukan perkara luar biasa, sebab masyarakat dulu tidak ada autism ni jaranglah kita dengar. Tapi sekarang ni banyak kes yang melibatkan autism. Jadi dia pun penyakit ini pun adalah salah satu berkeperluan khas untuk kanak-kanak tersebut. Jadi saya sarankanlah kepada ibu bapa, setiap kali kita anak dibawa ke klinik ke, kalau jururawat ataupun doktor suggest kita untuk anak tersebut pergi follow up dengan doktor. Jadi ikutlah, kan, untuk senang anak tu untuk melangkah masuk ke alam persekolahan. Itulah doktor, ya. Sepatutnya ibu bapa, kalau cikgu tu sendiri menerangkan ataupun bercerita kepada ibu bapa tentang kelakuan ataupun tingkah laku anak mereka, kalau boleh jangan dinaikkan, doktor, ya. Ya. Kalau boleh bawa ke klinik untuk sendiri. Ya, untuk kena pasti ini, cikgu tak boleh kena pasti permasalahan ini kerana mereka bukan orang yang wajib untuk yang layak lah untuk mengenal pasti permasalahan itu. Tapi cikgu boleh membuat laporan surat lah untuk dipanjangkan kepada hospital lah. Sebabnya doktor, sebenarnya cikgu ni dia dapat bezakan lah, ya, anak-anak yang normal dengan yang kurang. Kerana cikgu ini yang mengajar anak murid ni melebihi sejam. Dia akan kira separuh hari tu memang duduk bersama dengan guru. Jadi guru tu boleh katakan ibu bapa kedua lah, yang boleh menerangkan dan boleh mendapatilah kanak-kanak tersebut berkeperluan khas. Baik, terima kasih doktor di atas perkongsian yang begitu memudahkan ibu bapa untuk faham, ya, apa itu murid berkeperluan khas. Okey, penonton sekalian, sebelum kita ke panel yang ketiga, jom bersama rakan tugas saya di Sekolah Kebangsaan Kayangan. Silakan, Hanif. Ya. Assalamualaikum. Hari ini saya bersiaran di Sekolah Kebangsaan Kayangan untuk melihat keadaan kanak-kanak di sekolah ini.
Okey, bersama saya salah seorang wakil ibu bapa di sekolah ini iaitu Puan Fatin. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, apakah pandangan Puan sebagai ibu bapa sekiranya anak yang berkebutuhan ini berada di sekolah biasa? Contohnya macam betul-betul anak Puan. Pada pandangan saya lah memang tak patutlah kan kalau anak berkebutuhan ni duduk dengan murid biasa. Sebab dia akan mengganggu pelajaran anak-anak kita lah kan. Dia akan ganggu lah nanti dia bising ke apa kan. Cikgu pun tak dapat nak kawan. Okey, itu saja laporan daripada saya. Dah 3. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Tak silap silap. Hanya pendapat Puan, sekiranya anak-anak berkebutuhan khas ni dihantar ke sekolah aliran biasa. Saya tidak setujulah jika ada kanak-kanak yang istimewa ni hantar ke sekolah biasa sebab dia perlu berada di sekolah yang khas untuk pendidikan dia kan, dengan guru-guru yang pengalaman dengan mereka kan. Jadi saya setujulah dia perlu ke sekolah yang berpendidikan khas. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sekian saja laporan untuk hari ini. Baiklah, seterusnya anak-anak kita yang ketiga. Pernahkah cikgu Tasmina menerima murid berkebutuhan khas di Tasmina, cikgu? Okey, sebelum itu terima kasih kepada moderator. Sebagaimana yang kita tahu, murid yang berkeperluan khas ni dia terbahagi kepada berbagai-bagai jenis lah. Salah satunya pendengaran, penglihatan dan juga kita tengok daripada segi tingkah laku. Okay. Boleh dikatakan setiap tahun saya menerima murid-murid yang berkeperluan khas. Cuma kita tak dapat kesan di masa awal. Masa awal kita tak boleh kesan murid ni Tak boleh terus cop dia lah kan sebagai berkebutuhan khas. Ya, kita kena cakap apa, kena cuba tengok dulu. Ya, kita terima dulu murid tu, kemudian baru kita tahu dia ada masalah tu. Okey, salah satunya pernah tahun lepas saya menerima seorang murid yang hyper. Hyper ni bila kita panggil dia memang dia tak akan pandang kita. Dia buat hal dia je. Okey, dia buat kawan, bagi jatuh kerusi apa semua tu. Okey, bila kita bagi tahu dekat parent cakap anak dia bukan ada masalah hyper tu. Jadi dia pun tak ada surat daripada doktor yang sahkan anak dia tu mempunyai masalah hyper. Okey. Kemudian cara kita nak handle budak tu, kita tak boleh satu, kita kena ada tahap kesabaran. Cikgu mesti ada tahap kesabaran. Tak kisahlah murid tu normal ataupun ada masalah. Kesabaran tu cukup tinggi untuk seorang pendidik lah. Okey, marah kita kena marah juga. Kita tak boleh lah biar dia kacau kawan, ganggu kawan, tapi kita kena pandai teka dia. Teka ataupun asingkan dia daripada kanak-kanak yang normal lah. Okey, tapi cikgu, adakah jika kita terima budak tu, anak murid tersebut, adakah dia akan mengganggu sesi pembelajaran kanak-kanak yang lain? Cikgu, ini sangat penting ya. Okey. Bagus soalan tu. Daripada segi mengganggu, ya, memang dia akan mengganggu. Sebab daripada pengalaman saya, yang normal ni tengah buat kerja sekolah apa semua, tapi dia main jambu, kacau kawan, ada yang timbuk, ada yang tarik rambut, macam tu lah. Jadi mengganggu tu semestinya lah mengganggu. Baik doktor. Baik, terima kasih atas penerangan cikgu Tasmina tadi. Pengalaman beliau sendiri menerima kadang-kadang berkebutuhan khas di aliran biasa, di sekolah aliran biasa. Jadi sebenarnya dia mengganggu kanak-kanak yang lain ya untuk fokus dalam sesi PM mereka kan. Okey, jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini ya, ibu bapa sangatlah memainkan peranan yang sangat penting untuk tidak pasti anak kita sendiri juga. Jika ada cikgu ada meluahkan apa-apa tentang anak tersebut, kita sebagai bapa janganlah tinggal, jangan menafikan, dan kita bawa lah anak kita berjumpa doktor untuk membuat pengesahan. Apa
ada anak kita yang berkebutuhan khas ni menerima mendapat pengesahan yang sah dari doktor, jadi bila kita bawa ke sekolah yang betul, ke tempat yang betul untuk anak tersebut menerima pelajaran, menerima sesi PAP yang lebih baik lah, sebab yang lebih khusus, sebab cikgu tersebut adalah yang lebih berkelayakan. Ya. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi hadir dalam rancangan Borak-Borak Kemas. Okey, kalau duduk lagi janganlah tidak sudi untuk hadirnya. Okey, terima kasih semua. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Borak-Borak Kemas di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.